Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, gara-gara anak bapa, wakil pendang diarah keluar Dewan. Kementerian Luar dalam proses evakuasi warga Malaysia. Desak Mat Sabula tak jawatan, Ahli Parlimen Bersatu buta fakta. Ahmad Said lawan Tun M di Kemaman. Susulan kekecohan yang timbul di Dewan Rakyat selepas tidak berpuas hati apabila usul Taufik Johari Pakatan Harapan Sungai Petani diluluskan untuk dibahaskan di Kamar Khas, menyaksikan Awang Solahuddin Hashim Perikatan Nasional Pendang diarahkan keluar. Dia diminta meninggalkan persidangan Dewan Rakyat sehingga selepas makan tengah hari pada jam 2.30 petang. Awang menyebut anak bapa selepas Syahidan Kasim mempersoalkan mengapa usul Taufik yang dikemukakan pada Rabu diluluskan sedangkan dia mengemukakan usulnya pada Selasa lalu. Taufik adalah anak kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Usulnya adalah untuk membahaskan isu sebuah kilang beras di Kedah yang disita kerana disyaki menyorok beras putih tempatan seberat 180 tan. Semasa mengumumkan kelulusan usul Taufik, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Alice Lau berkata usul itu telah dibincangkan oleh rakannya, Timbalan Speaker Ramli Muhammad Noor. Katanya usul itu diterima selepas memenuhi keperluan di bawah mesyuarat peraturan mesyuarat 18-1. Katanya pertama itu adalah perkara tertentu, kepentingan orang ramai dan perkara itu perlu disegerakan. Kedua-dua, Taufik dan RSN Raya Pakatan Harapan Julutong kemudian menuntut Awang menarik balik kenyataannya dengan Taufik turut mempersoalkan apa yang dimaksudkan dengan anak bapa. Konflik kepentingan, jawab Awang ringkas yang mencetuskan satu lagi perbalahan. Aplikasi laman sosial TikTok perlu beroperasi mengikut garis panduan dan undang-undang yang proaktif mengekang berita palsu dan fitnah di negara ini. Itu antara penegasan yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil kepada pengurusan tertinggi TikTok diketuai Naib Presiden Global TikTok Helena dalam satu pertemuan. Fahmi berkata perbincangan itu diadakan bagi mendapatkan penjelasan berhubung beberapa isu berbangkit susulan peningkatan penyebaran berita palsu di platform media sosial serta operasi TikTok Shop di negara ini. Katanya TikTok juga perlu lebih proaktif mengekang penularan berita palsu dan bahan berbau fitnah yang disebarkan di platform berkenaan, termasuk penularan yang bersifat coordinated inauthentic behaviour. Saya terkekang pematuhan TikTok terhadap undang-undang Malaysia masih tidak memuaskan dan hal ini mesti diperbetul segera. Pihak TikTok mengakui terdapat kelemahan dalam respon mereka berikutan ketiadaan wakil di Malaysia pada ketika ini. Dalam pertemuan itu, beliau turut menegaskan agar pengurusan TikTok mencari penyelesaian pada isu pembelian iklan dan sebaran kandungan di platform berkenaan. Katanya ini berikutan aduan daripada gedung-gedung perniagaan, orang awam dan agensi media yang sangat terkesan akibat iklan yang ditempah terus dengan platform media sosial. TikTok telah memberi jaminan akan meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, mereka memberi komitmen mengadakan pertemuan lanjut pada kadar segera untuk menyelesaikan isu-isu ini. Kerajaan perlu membangunkan loji rawatan air baru di pulau-pulau dalam negara sebagai langkah bagi mengatasi peningkatan kadar air tidak terhasil pada masa akan datang. Bercakap di Dewan Rakyat, Tuan Ibrahim Tuanman Perikatan Nasional Kubang Kerian berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan kebocoran paip berlaku di dasar laut dan menyebabkan air yang terawat itu akan terbazir sahaja ke laut. Katanya banyak loji LRA ini dibina di tanah besar, bukan di pulau. Bermakna kita hantar ke pulau air yang sudah dirawat. Bila berlakunya kebocoran paip di bawah laut atau dasar laut menyebabkan kadar NRW meningkat. Sebab yang kita hantar itu adalah air yang telah dirawat. Saya mencadangkan bahawa pembinaan LRA dibuat di pulau, bukan di tanah besar. Dengan penghantaran air mentah yang belum dirawat, kalau berlaku kebocoran sekalipun, kadar NRW tidak akan meningkat dan kos lebih rendah berbanding kita bina loji di tanah besar. Tuan Ibrahim berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Pindaan 2023 di Dewan Rakyat. Untuk rekod, pindaan tersebut akan melibatkan 10 peruntukan sedia ada dan 2 tambahan yang bertujuan memperkasa dan memudahkan perjalanan SPAN dari segi kewangan, memendekkan tempoh khidmat anggota Suruhanjaya serta meminimumkan kuasa menteri. Semasa perbahasan, Tuan Ibrahim berkata cadangan untuk membina loji rawatan air boleh dibina di pulau-pulau seperti Langkawi dan Labuan, bertujuan untuk mengurangkan peningkatan NRW. Katanya boleh bina sama ada di Labuan, Langkawi sebagai contoh. Macam Langkawi sekarang menghadapi masalah kritikal kerana kebocoran yang agak lama dan melibatkan kos yang agak besar untuk dibaiki. Kementerian Luar kini dalam proses evakuasi bagi mengeluarkan seorang wanita rakyat Malaysia dari tebing barat susulan pertempuran antara Israel dan Palestin sejak 7 Oktober lepas.
Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, wanita itu yang dikenali sebagai Dr. Nurul Ain Latif dari Kota Baru, Kelantan telah berkahwin dengan seorang warga Palestin dan dia dilaporkan berada di tempat yang selamat. Katanya, kita sedang berusaha untuk melakukan proses evakuasi buat Dr. Nurul Ain dan hingga kini kita mendapat kerjasama daripada Kedutaan Filipina bagi mengeluarkan keluarga ini bersama-sama 8 warga Indonesia yang berada di kawasan itu. Beliau menjawab soalan tambahan Tan Ho Ping, Pakatan Harapan Bakri yang ingin tahu bantuan yang diberikan oleh kerajaan bagi memastikan keselamatan warga Malaysia, terutama yang berada di tebing barat susulan konflik yang berlaku. Selain Dr. Nurul Ain, beliau berkata terdapat seorang ibu dan 3 anak yang merupakan pemegang pasport Malaysia dilaporkan berada di kawasan konflik. Semalam, Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan 5 rakyat Malaysia iaitu seorang wanita dan seorang ibu bersama 3 anaknya berada di tebing barat ketika ini dan Kedutaan Besar Malaysia di Amman, Jordan sentiasa berhubung dengan mereka. Zamri berkata kerajaan Malaysia amat prihatin dan gusar akan pertempuran itu yang mengorbankan ribuan nyawa. Sementara bilangan kecederaan pula meningkat mendadak selain keperitan rakyat Palestin di Gaza yang kini terpaksa berdepan sekatan bekalan air, elektrik dan makanan oleh rejim Zionis. Beliau turut menyuarakan kekecewaan Malaysia terhadap sikap berat sebelah pihak Barat yang sebelum ini sepatutnya kilat mengambil tindakan dan membantu Kiev mempertahankan diri daripada percobaan Moskow, namun meminggirkan rakyat Palestin tanpa sebarang pembelaan dan keadilan. Malah, kata beliau, perkara itu adalah menyimpang daripada prinsip kemanusiaan sejagat dan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Zamri berkata kerajaan Malaysia akan menyampaikan sumbangan awal RM1 juta daripada dana akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin bagi meringankan beban rakyat Palestin yang tercecah susulan konflik itu. Beliau berkata bantuan itu akan disampaikan bagi pihak rakyat negara ini kepada Duta Besar Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali di lobi Parlimen. Katanya sebagai permulaan, rakyat Malaysia yang ingin mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada rakyat Palestin, sumbangan ini boleh disalurkan melalui akaun AAKRP yang dikendalikan Kementerian Luar. Sebagai menunjukkan komitmen daripada pelbagai pihak di Malaysia, kita mula menerima pelbagai tawaran dan hasrat khususnya daripada pertubuhan sivil dan pertubuhan bukan kerajaan untuk menyampaikan bantuan ini kepada rakyat Palestin. Beliau berkata Malaysia turut menggesa masyarakat antarabangsa termasuk pertubuhan antarabangsa agar menyalurkan bantuan seperti bekalan asas dan perubatan memandangkan rejim Israel tidak berhak menyekat bantuan kemanusiaan. Pertempuran terkini di Palestin membaik-baikkan Hamas iaitu pihak berkuasa di Gaza dan rejim Israel sejak 7 Oktober lepas mengakibatkan kehilangan ratusan nyawa di kedua-dua belah pihak. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkifli Hanafi disela sebagai buta fakta apabila mendakwa Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu tidak kompeten dalam menyelesaikan isu bekalan makanan. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Faiz Fadil berkata, di bawah pimpinan Mohamad Sabu, isu-isu makanan asas seperti telur, sayur, beras dan ayam telah berjaya distabilkan hanya dalam beberapa minggu sahaja selepas kerajaan perpaduan mentadbir negara. Misalnya apabila isu telur timbul hujung tahun lepas hasil tinggalan Perikatan Nasional. Masalah itu diselesaikan dalam 2 bulan di mana bekalan melebihi permintaan. Katanya apabila isu beras pula timbul sebulan selepas, kerajaan memutuskan agar harga beras putih import diserap oleh kerajaan bagi membolehkan BPI diperoleh dengan harga runcit RM31 bagi setiap 10 kg. Muhammad semakin berjaya memperbetulkan segala kegagalan yang ditinggalkan oleh Menteri Pertanian terdahulu, Datuk Seri Ronald Kiande daripada parti Zulkifli sendiri. Katanya oleh itu adalah tidak berasas untuk menghukum bahawa Muhammad dipandu oleh pegawai KPKM sedangkan pegawai KPKM hanya memberi maklumat dan fakta yang membolehkan beliau membuat beberapa keputusan yang berjaya menyelesaikan isu makanan yang berbangkit. Zulkifli mendesak Muhammad atau Mat Sabu untuk meletakkan jawatan sebagai menteri kerana didakwa tidak kompeten menyelesaikan isu bekalan makanan. Katanya Mat Sabu hanya dipandu kaki tangan kementerian dan bukannya memandu kementerian tersebut. Faiz bagaimanapun menyifatkan dakwaan Zulkifli itu seolah-olah mempertikaikan kewibawaan pejabat awam. Untuk rekod di bawah kerajaan perpaduan, inflasi kategori daging mereda daripada 5.8% pada Ogos 2023 berbanding 12% pada Julai 2022 di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Inflasi kategori ikan dan makanan laut pula turun pada 1.5% pada Ogos 2023 berbanding 4.2% Julai 2022. Manakala inflasi kategori telur, susu dan keju jatuh ke 4% berbanding 9.1% Julai 2022. Menurut Faiz yang juga bekas adun pematang pasir itu, Mat Sabu dan pasukannya perlu diberikan lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah berkaitan keterjaminan makanan. Katanya, idea penanaman padi ala skincan yang menghasilkan padi yang lebih banyak menunjukkan kehendak politik yang ada pada Mohamad Sabu dalam merubah daya saing dan SSL makanan negara terutama beras. Jelas sekali, Zulkifli buta fakta dalam membuat serangan terhadap Mohamad Sabu. Momentum kerajaan Madani pimpinan Anwar dalam sektor pertanian perlu diteruskan dan Mohamad Sabu adalah tokoh politik yang kompeten untuk memacu momentum ini.
Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said dan Ketua Urusita UMNO Dewan Undangan Negeri Cukai, Datuk Seri Muhammad Rahim Hussein adalah di antara nama disebut-sebut bakal bertanding sebagai calon Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang bakal diadakan. Muhammad Rahim yang juga bekas calon Negeri Cukai pada pilihan raya negeri pada Ogos lalu berkata, beliau tidak menolak jika namanya dipilih sebagai calon pada PRK Kemaman yang dijangka diadakan pada November ini. Katanya, saya tidak menolak sekiranya terpilih dan akur dengan keputusan parti dan berusaha sedaya upaya dan bekerja keras bagi mencapai kemenangan pada pilihan raya itu nanti. Namun dalam masa sama, katanya, beliau memberi keutamaan kepada Ahmad yang juga Ketua UMNO Bahagian Kemaman untuk bertanding pada PRK itu nanti. Sementara itu, sumber UMNO Bahagian Kemaman berkata, selain Muhammad Rahim, Ahmad Said juga mendapat sokongan disenaraikan sebagai calon. Katanya pada mesyuarat UMNO Bahagian Kemaman baru-baru ini, semua ahlinya bersetuju sebulat suara memilih Ahmad sebagai calon untuk bertanding pada PRK itu nanti. Selain dua nama besar itu, katanya ada sekurang-kurangnya 5 lagi nama dipilih oleh UMNO bahagian, termasuk Ketua Pemuda UMNO Kemaman, Zulkifli Abu Bakar dan Datuk Ahmad Sabici untuk disenaraikan sebagai calon. Katanya semua nama tersebut akan diserahkan kepada UMNO Negeri untuk disenarai pendek sebelum dipilih UMNO Pusat. Bagaimanapun, Ahmad Sabri menolak cadangan namanya kerana mahu memberi tumpuan terhadap tugasnya sebagai pengerusi Felda. Sumber berkata sebagai Ketua UMNO Bahagian Kemaman dan Pengerusi Perhubungan Negeri, Ahmad adalah pemimpin yang layak dipilih sebagai calon PRK Kemaman kelak. Katanya Ahmad juga antara pemimpin parti di negeri ini yang memohon mahkamah membatalkan keputusan PRU15 melibatkan Parlimen Kemaman. Katanya selain itu ada maklumat menyatakan seorang ahli akademik yang juga anak tempatan bakal diketengahkan sebagai calon dalam PRK Kemaman. Pada 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid di Parlimen Kemaman dalam PRU15 selepas pihak petisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya itu. Susulan keputusan mahkamah itu pada 3 Oktober lalu, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan rayuan terhadap keputusan petisyen berkenaan, sebaliknya bersedia menghadapi PRK. Dalam PRU15 lalu, Cik Alias Hamid, PAS yang mewakili Perikatan Nasional memenangi kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27,179 undi. Cik Alias memperoleh undi sebanyak 65,714, menewaskan Ahmad yang memperoleh undi sebanyak 38,535 undi. Dua lagi calon yang bertanding dalam parlimen itu, Rosli Abdul Ghani Pejuang dan Hasuni Sudin Pakatan Harapan, masing-masing mendapat undi sebanyak 506 dan 8,340 undi. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.